Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita, sebanyak-banyak kesyukuran kita, alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang tak terhitung oleh kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tak mampu. Nikmat sihat, nikmat lapang masa, nikmat berada di dalam agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Alhamdulillah, muslimat semua selamat bertemu kembali, selamat berada di taman-taman syurga. Selamat menghubungkan silaturahim. Selamat menyambung pelajaran kuliah saya lah. Orang lain dah mula daripada Ogos. Ogos ke Julai? Ogos. Alhamdulillah, muslimat semua. Muslimat semua apa khabar ya? Alhamdulillah ya Allah. Kohor putih belaka dah. Ya Allah, kurang banyak bulan lah gitu dah. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Kalau nak kira nikmat pun banyak juga bila PKP, betul tak muslimat semua? Saya rasa seumur hidup saya tak boleh dah rasanya. Makna dalam arti kata kita berehat dalam keadaan kita sihat. Berehat dalam keadaan sakit mungkin cerita lain pula, betul tak? Berehat dalam keadaan kita sihat, cuma tak ada gimana je. Alhamdulillah muslimat semua, barangkali ada perkara-perkara yang kita buat semasa PKP tak buat dah lepas ni. Sekarang ni, betul tak? Dulu solat duha kita berapa rakaat? Sekarang dah kurang sikit. Saya lah, betul tak? Ada orang masih maintain, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk untuk dia nak cerita bila dah buka balik alhamdulillah, banyak majlis-majlis ilmu taman-taman syurga sudah bermula. Ada yang bermula Julai, Ogos, dan ada yang belum mula lagi. Dan insya-Allah bulan Oktober ni banyak dah yang mula, dan ada yang gantung tidak bertali, tak tahu bila. Ada saya bukan apa, saya tanya bila saya rasa kan, saya kata nak mula, bagi tahu je tahun depan ke kan, maksudnya kita akan space masa untuk kelas yang telah biasa kita ni. Tu kadang-kadang setengah tempat saya kata ada orang pinang saya ni macam mana, dia pun cakap ambil ajalah ustazah. Saya baru ambil tak sampai sebulan lagi muslimat semua, nak ambil balik pula kan. Ustazah, macam mana ustazah, masa yang hari tu ada lagi dah? Saya dah bagi ke orang, saya kata dah, saya dah tanya tu, tak ada saya terus ambil macam tu, tidak Saya kata ada orang pinang saya dengan masa minggu hari ni, boleh tak saya ambil part lain? Boleh lah ustazah. Agaknya orang mengajuk dia gitu deh. Dia mengajuk, bukan mengajuk dengan saya, mengajuk dengan pengerusi surau, sebab tak tahu bila. Jadi bila dia jawab tak ada ustazah ambil ajalah. Jadi saya ambil lah muslimat semua kan. Lah semalam dia hubungi, ustazah, dia orang kata boleh buat dah kelas. Saya terkedu tak jawab. Nak jawab tak boleh, memang tak boleh pun, betul tak? Nak cakap boleh dan memang tak boleh. Itulah apapun, alhamdulillah muslimat semua, banyak hikmah-hikmah di sebalik PKP baru ni, dan kita harap insya-Allah tidak berlaku lagi lah di tempat kita, betul tak muslimat semua? Dan bila peningkatan berlaku di Sabah contohnya, dan orang balik pada Sabah dah merata dah, hati mula gundah balik lah, risau balik. Tapi doa kita, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'
wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, moga-moga apa yang ada di bumi dan di langit tidak boleh memudaratkan kita. Itu doa kita, ya. Apapun kita kena berusaha, ya. Okey, muslimat semua, saya pergi kepada pelajaran kita, iaitu berkaitan dengan nafkah. Barangkali kita pun masih ada lagi yang masih confused, nafkah tu apa, kan? Kita ni suami wajib bayar belaka ke? Sebab tu dalam Islam dia ada wajib, dia ada sunat, dia ada harus. Kalau dari segi hukum fiqh dalam arti kata, dalam bab nafkah dan sebagainya, dia bahagi kepada dururi. Makna dururi maknanya keperluan yang tak dapat tidak. Wajib bagi. Contohnya makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Ini dururi. Tak dapat tidak. Jadi sebagai suami dia wajib bagi. Tapi dia tak kerja, nak bagi macam mana? Betul tak? Tak boleh buat apalah. Dia sakit, maka terlepas daripada dia. Tetapi sepatutnya disarakan oleh ahli keluarga sebelah dia. Itu keadaan muslimat semua, ya, pembahagian yang sangat cantik. Tapi nanti kita bacalah. Tapi maknanya dalam Islam dia ada dururi. Apa makna dururi? Hajat yang tak dapat tidak. Maksudnya keperluan yang tak boleh tidak ada. Tadilah makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ada setengah ulama menambah, iaitu perubatan. Ada setengah menambah lagi dalam bab hajat, dururi tadi, hajat, berhajat, perlu. Tidaklah sampai tahap darurat. Tak ada kita boleh mati, betul tak? Tak makan, tak minum boleh mati, betul tak? Itu dururi. Hajat, hajat, kita perlu. Contohnya kereta, tak perlu. Tapi kalau tak ada kereta pun boleh naik Grab. Betul tak muslimat semua? Nak ceritanya, kita, tapi dia dikategorikan sebagai hajat. Satu lagi ialah tahsiniyat. Apa makna tahsiniyat? Nak bagi cantik lagi. Tak ada dia pun tak apa. Contohnya TV, tak ada TV pun tak apa. Betul tak? Sekarang ni ada handphone, tak tengok-tengok pun TV, duk keluar gitu je. Duk berdebu macam tu je. Tapi masa PKP dulu, Masya Allah, pukul 2-3 nak dengar siapa? Datuk Ismail Sabri. Pukul 5 nak dengar, yes. Oi, ya Allah, cucu nak tengok tak bagi, betul tak? Nenek nak tengok, alah, nenek jap aja. Nenek pun sekejap aja nak dengar tu je. Lepas tu tak ada dah, betul tak? Lepas tu lah ni, tak kisah sangat tu. Tapi pukul 5 lebih cari lagi. Nak tengok, bukan nak tengok, dah nak dengar lagi dah. Tak ada nak tengok sangat dah, nak dengar. Tapi nak ceritanya dalam Islam ni adalah tahsiniyat. Handphone, tahsiniyat. Tak tahulah kalau pergi pada hajiat. Sebab tu muslimat semua, kalaulah orang-orang yang miskin, yang mohon bantuan zakat, yang ni akan ditengok. Sampai di rumah kereta baru berkilat, tak dapatlah muslimat semua. Orang yang bahagian zakat pun tak pakai kereta baru, nak cerita dah. Jadi maknanya markah di sini dah ditolak dah, untuk dia dapat katakanlah layak dapat 80% contoh, ataupun 70%. Tapi kalau tolak kereta, berapa markah? Tengok TV pula, TV baru lagi dah. Jadi benda-benda macam macam ni dijadikan sebagai, orang kata apa, pemarkahan bila nak bagi kelulusan untuk dapat zakat. Muslimat semua, macam bantuan tiap-tiap bulan tu. Hak zakat sekali setahun tu lain, muslimat semua. Tapi hak yang dapat peruntukan daripada zakat sekali sebulan tu, ada orang 300.5, jadi macam itulah. Jadi dia akan menghitung berdasarkan keperluan-keperluan, iaitu dururi, hajat, dan satu lagi ialah tahsiniyat. Kadang pergi di rumah tu ada berderet handphone tengah duk cah dah. Ini dianggap sebagai apa kata, macam benda yang nak, yalah, bukan satu keperluan yang tak hajat ataupun dururiyat. Tu dah Islam pun dia mengira macam tu muslimat semua. Sebab tu orang layak dapat zakat macam mana, berapa ni, tapi kadang-kadang maklumlah, kita tak buat kerja tu, kita rasa macam tak adil, betul tak? Lambat soal siasatnya,
Tak siasat, semua bakat nak belakang, betul tak? Jangan buat main pun, perempuan je kalau tak nak kot. Orang lain berebut nak dapat duit zakat, walaupun sekali setahun. Tapi ada orang yang dia dah dapat, dia rasa dia dah okey, dia keluar daripada asnaf. Bagi ke orang lain lah pula, ustazah, saya dah tak layak. Anak-anak saya dah semua bekerja dan mereka dah bagi duit dekat saya. Tapi tak ramai golongan ini. Tak bagi memang kena marah. Memang marah. Tapi saya nak ceritanya, mereka mengambil kira orang yang layak nak dapat ni dengan melihat kepada keperluan-keperluan asas ataupun keperluan yang dikatakan sebagai hajat, dan satu lagi ialah keperluan tahsin niat. Okey. Menurut bahasa nafkah bermaksud mengeluarkan atau menghabiskan sesuatu. Perkataan nafkah digunakan kepada perkara yang baik-baik sahaja. Tak ada digunakan pada perkara yang tidak baik. Sementara menurut istilah ialah bermaksud semua keperluan asas manusia seperti makanan, minuman, pakaian dan juga tempat tinggal. Yang saya kategorikan tadi sebagai dururiyat. Berhajat, mustahab, dururi. Sebab tu dalam Islam banyak guna perkataan dururi, betul tak muslimat semua? Banyak. Contohnya muslimat semua dalam bab iddah. Contoh, orang perempuan yang bercerai hidup atau bercerai mati, dia kena lalui iddah. Cerai hidup 3 kali suci atau 3 bulan, ataupun kalau mengandung sehingga melahirkan anak. Cerai mati ada 2, sama ada melahirkan anak ataupun 4 bulan 10 hari. Perempuan pun dengar kadang-kadang ada orang kata 3 bulan pun, betul tak? Syarat jangan kahwin aja. Allahuaklam lah, tak payahlah ambil mudah-mudah sangat, betul tak? Janganlah ambil mudah sangat, kok nanti kita tergelincir, betul tak? Tak, maaf lah, saya minta maaf juga supaya kita tidak memudahkan. Ada orang cakap, ustazah 3 hari aja ada ustaz cakap. Kita rasa macam ni sangat lah, betul tak? Mana dia ambil dalil? Wallahu a'lam. Muslimat semua. Cuma saya nak kongsi dalam bab iddah, saya baru jumpa, saya bukan barulah, makna 2 minggu dah. Saya bercakap dengan seorang hakim yang pernah menjadi hakim di negeri Terengganu. Sorry, sebab ni just saya kongsi saja. Saya tanya dia, ustaz, ada beberapa iddah yang saya ragu. Tak tahu, bukan ragu, tak tahu. Pertama, seorang suami yang tinggalkan isteri, tak tahu gimana, hilang, tak tahu mati ke hidup. Ada kan kes-kes macam tu, betul tak? Jadi macam mana iddah dia kalau tahu-tahu dia dah mati dah? Bila mula nak menjalani iddah mati? Dia jawab, tahu mati, hari itulah start beriddah. 4 bulan 10 hari. Habis yang selama ni 5 tahun dah tak ada apa, kena juga beriddah. 4 bulan 10 hari. Muslimat semua. Tak kira dia punya rahimnya kosong tak kosong, dah 5 tahun confirm lah kosong, betul tak? Tapi beriddah ini sekadar sebagai menghormati suami. Tu. Mana tahu aja dia meninggal, hari itu juga kita bermula melalui tempoh iddah, iaitu 4 bulan 10 hari. Ataupun kita tahu orang bagi tahu hari ni dia meninggal, start hari ni lah. Ataupun yang tak jumpa 2, 3, 4 tahun dah, tahu dia dah mati 2 tahun lepas. So ini pun kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita kan, cuma dia nasihatkan kes-kes macam ni, kalau tak balik 4-5 tahun, cantik buat permohonan di mahkamah anggapan mati. Walaupun tak mati, dah tak balik, betul tak? Dalam Islam 4 tahun, 6 Muslim 7 tahun anggapan mati. Habis bila dah dapat istihad anggapan mati, kita pun kahwin lah, contoh. Dah, dia balik, tak lewat apa perempuan. Tak salah, dari segi hukum tak salah, undang-undang juga tidak salah. Okey? Jadi sahabat-sahabat kita kalau suami dah tak balik 4 tahun, mati ke hidup, buatlah permohonan. Lebih baik, susah tak? Kalau kita ada suami nak pergi mana-mana kena minta izin. Betul muslimat semua? Kita tidak tunggu sampai 10 tahun buat apa? Duk seksa diri, betul tak?
Muslimat. Sorry, saja just nak kongsi. Dan yang satu lagi saya tanya, apabila seorang isteri diceraikan ketika dalam nifas, sebaik saja isteri dia melahirkan anak, dicerai muslimat semua. Jadi bila habis iddah? Saya jawab 4 bulan 10 hari muslimat semua, sebab nak ambil dia, tunggu dia dah tahib, tak tahu bila ni orang yang nyusu baby dia kata salah. Bila habis, sebaik sahaja selesai nifas. Walaupun kata 2 minggu, walaupun kata 40 hari, 60 hari sebab dia kata kalaulah nak menunggu lama, nak tunggu dia dah tahid, contoh 3 kali suci, ini suatu kezaliman. Islam tidak pernah menzalimi mana-mana, yakni orang lelaki maupun orang perempuan. Lebih-lebih lagi orang perempuan. Nak tunggu iddah berapa lama? Habis nifas, belum tentu dah tahid. Betul kan? Belum tentu. Kalau kita menyusu baby full time, mau kadang-kadang 2 tahun baru datang dah. Cepat-cepat pun setahun. Lama tu. Nak menunggu pula 3 kali suci. Mula-mula datang tu dia buat ona dulu dah. Datang, tak datang. Datang, tak datang kan? Okey. Jadi saya kongsi, saya harap ini juga sebagai ilmu kepada kita semua. Walaupun tidak kita, tapi kadang-kadang keluarga kita, saudara mara kita, sahabat-sahabat kita yang berhadapan dengan masalah yang seperti ini. Okey muslimat semua. Dalam kitab iaitu Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, nafkah ialah apa yang menjadi kekuatan atau kestabilan yang diperlukan oleh seorang manusia tanpa pembaziran. Itu dia sikit. Yes, yeah. Yalah dia takut benda tu berjalan kalau 4 tahun kan tak? Contoh. Ataupun menuntut cerai pasah. Okey. Ada juga yang cukup aja 3 dalam yang lafaz taklid tu. Ada negeri yang 4 bulan, ada negeri yang 6 bulan, ada negeri yang 3 bulan. Jadi cukup aja hak lafaz taklid yang dia baca semasa dia akad nikah tu, muslimat semua, dia balik lah. Ada juga yang macam ni, muslimat semua. Ialah hak bijak doa tu. Makna dia tahu. Saya rasa dalam hal macam ni, insya-Allah mahkamah boleh buat keputusan. Sebab kalau kita baca dari segi dalam kitab, dia bukan tidak sama muslimat semua, tapi penyesuaian dari segi apa yang berlaku sebenarnya. Sebab dalam Islam prinsipnya tidak ada kezaliman kepada mana-mana pihak. Kan? Jadi kalau setahun dia tak balik, sebenarnya di bawah taklid tu dah boleh dah. Lafaz taklid tu dia sudah boleh minta cerai. Berdasarkan lafaz taklid yang telah dibaca selepas akad nikah. Makna kalau dia kata tak nak lah 4 tahun kan, setahun dia hubungi tu makna dia ada lah tu, betul tak muslimat semua? Yang 4 tahun ni tak dapat dihubungi, mati ke hidup. Tu dia punya di bawah tu tadi, maksudnya tak apa, boleh ambil di bawah cerai taklid. Kalau sekiranya begitulah. Tapi orang perempuan ni sabar, betul tak? Setahun tak kisah kan, 2 tahun, 3 tahun, itu yang sampai 10 tahun pun. Tapi ada juga yang tak sabar kan, tak sekali sebab dah ada buah hati kan. Yang tu memang tak sabar lah. Ada WhatsApp yang saya dapat, saya tak tahu apa ni, dia kata, Ustazah, ada orang suami dah tak balik 3 bulan, dia dah kahwin lain. Ini dahsyat perempuan. Ini sangat dahsyat. Saya pun rasa sangat dahsyat lah muslimat semua. Mana dia akad nikah saya pun tak pasti. Sebab sekarang ni tak boleh pergi siam. Betul kan? Maknanya dia orang ni datang ke sini lah tu. Nak datang pun tak boleh juga tau. Makna sindiket ini yang tersedia ada di negara kita perempuan. Sebab orang kita nak pergi kahwin di sana tak boleh muslimat semua. Betul kan? Tak boleh masuk. Memang tak boleh. Dan orang dia nak datang pun
Tidak mudah nak mari datang akad nikah di sini. Jadi saya merasakan sindiket ini ada bergerak. Tambah-tambah musim sekarang kan, macam-macam masalah nak kahwin di sini tak lepas. So orang akan cari sindiket muslimat semua. Nak pergi Siam tak boleh. Maka saya merasakan sindiket bergerak walaupun ialah sebab ada permintaan. Ada permintaan. Wallahu a'lam. Macam ada kes ustazah, saya ni saudara baru. Okey. Saya kahwin 25 tahun dulu Siam. Okey. Dan tak mendaftar. Kan? Dia tidak mendaftar perkahwinan. Jadi sekarang ni anak dia nak kahwin. Anak perempuan dia nak kahwin. Jadi bila nak isi borak, problem. Sama ada suami dia layak menjadi wali atau tidak. Sebab perkahwinan dia tidak daftar. Anak saya nak kahwin dah ustazah. Tak kira nak kahwin tak nak kahwin pun. Kalau zaman buka siang saya suruh gilik sana dulu. Betul tak? Saya pergi kahwin di sana sebab dah nak kahwin. Tapi sebab mak dia tak daftar pernikahan. Nak pasti anak ni sah taraf ataupun tidak. Saya kata apa pun kalau ikut peraturan, puan kena daftarkan pernikahan yang 25 tahun dulu. Dah sah nikah, baru boleh isi borang dan suami boleh menjadi wali terhadap pernikahan anak perempuan dia. Nak tukar ke abang? Sama. Sebab perkara itu akan diteliti abang ataupun adik layak tak jadi wali. Walaupun adik tu memang seibu sebapa. Tapi yang masalahnya perkahwinan yang mula-mula akad nikah tu sah tak sah. Itu je. Itu perlu didaftarkan. Jadi ditanya saya jawab macam mana. Saya cakap itu je lah cara dia. Kalaulah balik Siam dah buka, ataupun Lombok ke, betul tak? Makna bila lepas daripada Malaysia ni lebih daripada 2 marhalah, contohnya makna luar negara, so dia boleh akad nikah dengan menggunakan wali hakim. Balik register. Tapi sekarang ni tak boleh buat apa. Tu saya kata pernikahan yang tak cukup syarat berjalan. Tetapi apa cara mereka ini, dia lalulah ikut apa-apa budak. Dan saya rasa mereka akan lalui secara sindiket. Sindiket sah tak apa kan? Takut sindiket tidak sah. Apa makna sah? Yang mewalikan ayahnya. Tetapi undang-undang salah, betul tak? Sebab perkahwinan tanpa kebenaran. Tapi saya rasa memang berjalan. Benda ni berjalan sebab orang nak kahwin. Muslimat semua. Itu keadaan lah. Muslimat semua. Jadi saya banyak kali cakap, perempuan dah sangat tahu. Jadi rakan-rakan kita bantulah mereka. Sekarang dah boleh daftar lah. Maksudnya masa PKP hari tu kan banyak kes-kes tertunggak kan. Orang nak bercerai pun, cerai pasar 10 bulan baru boleh. Sebab banyak kes-kes yang tertunggak. Tapi kalau nak cerai secara faster, yang tu tidak ada masalah. Fast track. Fast track. Apa makna fast track? Bersetuju suami isteri pergi ke mahkamah isi borang nak bercerai. Maka hakim kata awak nak cerai, tak nak ada apa-apa, tak ada. Okey, lepaskan cerai. Fast track. Tu maksudnya dah bincang di rumah. Setengah orang tu dah bincang bersama dengan peguam yang mereka nak bercerai. Naik mahkamah hanya just melafazkan cerai saja. Tapi kalau cerai pasar lama, sebab sekarang ni kes banyak lagi yang tertunggak. Itu saya diberitahulah muslimat semua ya. Okey, muslimat semua. Harap walaupun kita melencong dia pergi nafkah, tetapi insya-Allah pun itu juga maklumat-maklumat yang perlu kita kongsi sama-sama muslimat semua. Okey. Ia dinamakan nafkah kerana ia dikeluarkan atau dihabiskan untuk tujuan keperluan asas tersebut. Jenis nafkah pertama ada 5 dia kata. Nafkah seorang kepada dirinya sendiri.
Nafkah, nafkah furu' kepada usul. Apa makna furu'? Yang ni ayah lah, kepada anak dia yang ke bawah, dari atas ke bawah. Nafkah usul kepada furu', yakni nafkah anak kepada ibu bapa. Nafkah suami kepada isteri. Nafkah yang lain termasuk nafkah kepada binatang-binatang yang kita pelihara. Muslimat semua. Pelihara ayam pergi makan rumah orang, betul tak? Masa nak jual, kita yang pergi tangkap ayam. Boleh ke lagu tu? Tak boleh. Kucing pun kita pelihara. Jangan pergi makan rumah orang, betul tak? Kita pelihara dia, tanggungjawab kita. Kita dah tak daya, kita bagi kat orang. Kita pelihara ayam, kita tak boleh bagi makan, kita jual ayam tu nak supaya ayam tu tak ganggu rumah kita. Kita ni tak ada lah apa-apa, tapi kampung-kampung kan mak kita kesian. Balik-balik berak ayam berak, balik ayam berak. Ayam siapa? Ayam orang. Kan? Ada tak muslimat semua? Ada. Lembu, kambing. Itu dalam Islam. Masya Allah. Tidak ada satu yang tertinggal berkaitan dengan hukum-hukum yang ada dalam Islam, sama ada hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Nafkah seseorang kepada dirinya sendiri. Kewajipan beri nafkah yang paling rendah ialah memberi nafkah pada dirinya sendiri. Jika berkemampuan, hendaklah didahului dengan daripada nafkah yang lain. Maknanya kalau kita ada untuk kita aja, maka kat kita je lah muslimat semua. Beli nasi lemak sebungkus, orang lain tak boleh, betul tak? Itu kita betul. Kita kena utamakan diri kita dulu. Muslimat semua. Nanti dia panggil nafkah diri sendiri. Kalaulah dia berhadapan dengan mak ayah, ada nasi lemak sebungkus aja, mana dia nak dahulu? Diri dia juga. Nanti kita akan baca lah. Tapi diri dia muslimat semua. Jadi kita mak ni yang kecil hati lah. Anak kata, ada satu buku ni aja mak. Betul tak? Jangan mak nangis nak macam mana, tak apalah. Kalau kongsi pun tak apa, tak bagi pun tak apa. Betul tak? Sebab dia kena utamakan diri dia dulu. Kalau dengan isteri pun muslimat semua. Sorry sayang, abang ada biskut sekeping aja. Orang bagi contohnya dah. Sorry, abang kena makan dulu sebab lepas ni abang nak kena cari rezeki, betul tak? Abang boleh bagi makan kat isteri dan anak-anak. Itu muslimat semua. Mana nafkah buat diri dia dulu. Dalam keadaan tidak bermewah lah, betul tak? Mana yang seada dia lah. Okey. Nafkah ini meliputi semua keperluan asasi manusia seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya. Nafkah tak ada sendiri wajib daripada hartanya sendiri, selagi dia memiliki harta yang boleh digunakan sebagai nafkah dirinya. Jadi sepatutnya gitulah. Kalau katalah suami dia sakit, muslimat semua, minta maaf sahabat kita pun suami uzur kan, tak apa. Maknanya selagi dia ada harta dia, kita boleh pakai harta dia untuk diri dia, muslimat semua. Maksudnya gitu. Tapi kalau kita bagi, kita bantu dia, itu sebagai sedekah. Tapi ini kewajipan. Apa makna kewajipan? Sebagai satu tanggungjawab yang tak dapat tidak. Makna kita boleh ambil duit dia dulu guna. Tapi kalau kita rasa kita boleh, itu sebagai sedekah. Tidak ada masalah, muslimat semua. Sangat baik. Yalah muslimat semua, kita ni ramai dah berada di penghujung, lebih-lebih lagi saya lah kan. Kita dengar ceramah Ustaz Dasuki. Kita bersyukurlah Allah beri kita lagi hidup kan. Alhamdulillah. Masa PKP hari tu pun alhamdulillah, semakin gemuk, ada dah makan. Tapi nak ceritanya, kita bersyukur Allah bagi lagi kat kita untuk hidup. Dapat lagi kita beribadat tau kan. Dapat lagi kita bersedekah. Sebab orang yang mati tu semua nak balik semula tau. Kalau Allah bagi balik, semua nak balik, why? Nak bersedekah, nak beribadat, nak bertaubat pada Allah. Kita yang masih hidup ni takkanlah tak nak guna peluang-peluang yang ada kan. Sebab nak balik semula tak boleh balik dah. Kalau boleh balik tak apa, tak ada masalah, betul tak? Buatlah apa dulu, sekali lagi boleh balik pula, itu lain. Tapi sebab kita tak boleh balik, jadi peluang Allah bagi kita hidup.
untuk kita beribadat, untuk kita bersedekah. Cuba puan-puan baca dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mula-mula, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang ketiga, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang beriman, orang yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara percaya kepada perkara yang gaib. Rukun iman kita banyak perkara yang gaib, kan? Rukun Islam buat dah. Rukun iman percaya. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat. Kan? Percaya pada kitab tu okeylah, tak apa, kita boleh pegang dia. Lagi percaya pada hari kiamat. Itu ayat yang keempat, kan? Cuba baca. Wallazina yu'minu nabil ya ke ni? Betul lah tu. Maksudnya Allah menceritakan 1 hingga 5 tentang hidayah Allah, Al-Quran itu, tentang rukun iman kita, percaya pada perkara yang gaib, semayang, menafkahkan sebahagian daripada harta yang Allah berikan. Jadi maknanya peluang Allah bagi kita hidup, gunalah kesempatan ini. Kita nak makan pun barangkali tak ada habis dah kot. Barangkali, tidak semua yang banyak duit, betul tak? Ada yang sederhana, tapi ada ruang untuk bersedekah setiap hari, insya-Allah. Betul tak muslimat? Itu sebab orang yang mati semua nak balik semula. Kenapa? Tujuannya. Jadi kita yang masih hidup, kita ambillah kesempatan ini supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, kan muslimat semua. InsyaAllah. Tapi orang beriman kalau tanya nak balik pula tak usah dah, kan? Kenapa? Terbentang di hadapannya syurga, takut lagi untuk menghadapi sakratul maut. Sebab orang beriman, Allah last sekali mengazabkan ketika sakratul maut, sebab nak bersihkan dosa. Orang kafir yang buat baik, dia masa nak mati, itulah masa yang terakhir Allah nak balas kebaikan-kebaikan yang diberikannya, maka dia mati dalam keadaan yang sangat baik. Tidak ada sakratul maut. Sebab itulah peluang terakhir Allah nak balas di atas dosa, atas pahala-pahala yang dia buat semasa dia hidup. Kita dosa semasa kita hidup. Sebab tu orang beriman tak sedar kalau tanya nak balik mula tak? Tak mau. Tak usah. Pasal di hadapannya syurga, sangat perit berhadapan dengan sakratul maut. Jadi mudah-mudahan muslimat semua kita menjadi orang yang setiap masa, setiap detik beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi ketika berada di penghujung usia macam saya lah muslimat semua. Kejap-kejap sakit, 2 kejap sihat, betul tak? Alhamdulillah. Dia kata nafkah terhadap diri sendiri wajib daripada hartanya sendiri. Okey. Hal ini berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anha, katanya, seorang lelaki Bani Uzrah memerdekakan hambanya secara taklik, iaitu hamba tersebut merdeka selepas beliau meninggal dunia. Berita ini sampai kepada Nabi SAW dan baginda bertanya kepada lelaki itu, adakah kamu memiliki harta yang lain? Dia menjawab, tidak. Nabi SAW bersabda, siapakah yang ingin membeli hamba ini? Lalu Nuaim bin Abdullah Al-Adawi membelinya dengan harga 800 dirham. Nabi SAW menyerahkan duit itu kepada laki Bani Uzrah tersebut dan bersabda, mulakan nafkah dengan dirimu. Jika berbaki, berikanlah kepada ahli keluargamu. Jika masih berbaki, berikanlah kepada saudara-saudaramu yang terdekat. Dan jika masih berbaki lagi, berikanlah kepada mereka, dan seterusnya. Riwayat Al-Bukhari. Apa yang kita faham? Jadi kalau ada harta, untuk diri dulu.
lepas tu bagi pada keluarga, tu keluarga terdekat, lepas tu bagi pada keluarga jauh. Lepas pada tu ikutlah, perempuan nak bagi kepada Palestin ke, Yaman ke, tu terpulang, betul tak? Tapi melihat di sekitar kita. Sebab tu muslimat semua, Allah beritahu kita ni di antara tanda-tanda ahli syurga ialah orang yang membelanjakan hartanya ketika senang dan susah. Dia senang, tak apalah, boleh kan? Cuba kita susah, mulalah itu. Tak cukup ni, betul tak? Dan membelanjakan harta kepada orang yang meminta dan tidak meminta. Mudah-mudahan tapi melihat saudara mara kita, keluarga kita yang dekat dulu, apa keperluan-keperluan mereka. Zakat itu one off, sekali setahun saja yang kita bayar, betul kan? Tapi hak yang selalu kita hulurkan, InsyaAllah muslimat semua. Nafkah bapa kepada anak, tadi diri sendiri. Bapa dan datuk ke atas wajib beri nafkah pada anaknya, cucu dan ke bawah. Bapa, datuk dan ke atas. Tanggungjawab ni cucu-cucu ni, yang kematian mak ayah, anak yatim piatu, datuk. Ataupun berlaku perceraian contoh, atau berlaku sakit di sebelah dengan suami sakit, dia tak mampu nak buat kerja, nak cari rezeki. So, siapa yang bertanggungjawab? Bukan isteri ya perempuan, bukan. Tapi kita ni memang isteri lah. Orang Kelantan kata suku sembah, tahu tak? Perempuan Kelantan ada tak kat sini? Dah, buat kerja suku sembah, nak cerita, cari duit untuk sara suami dan keluarga. Dia dah jadi macam itulah dalam masyarakat kita dah. Tapi sepatutnya datuk dia tu yang ambil alih. Sepatutnya. Tapi hak berlakunya tak patutnya. Saya minta maaf muslimat semua, betul tak? Reality. Sebab tu mereka ini, mereka dapat harta pusaka tau. Dah, harta pusaka betul tak muslimat semua? Kalau berlaku kematian suami, mereka ada hak untuk mendapat harta pusaka tau. Ada bahagian-bahagian mereka. Kenapa bagi gitu aja? Tidak muslimat semua. Tapi sebab mereka bertanggungjawab. Harta tu datang dengan tanggungjawab. Bukannya bagi macam tu. Tapi hak berlaku di sebaliknya, yang saya kata tadi tak patut berlaku. Minta maaf muslimat semua. Dia dah jadi satu kebiasaan. Bila suami sakit ke, suami meninggal ke, siapa yang akan buat kerja cari nafkah? Apa saja keperluan anak, betul tak? Memang isteri muslimat semua. Saya minta maaf. Bukan niat kepada sahabat kita. No, tidak Tidak saya nak kata. Tapi tak makan anak kita sekarang ni kalau tak ada. Nak, betul tak? Nak mengharap macam tu. Tapi ada juga. Tapi dalam Islam begitulah keadaannya. Bapa dan datuk ke atas wajib beri nafkah pada anaknya, cucu dan ke bawah. Kalau bapa, anak lah, betul tak? Kalau datuk kepada cucu. Okey. Oleh itu bapa bertanggungjawab memberi semua jenis nafkah kepada anak-anaknya, sama ada lelaki atau perempuan. Jika mereka tidak mempunyai bapa, maka datuk wajib mengambil alih tanggungjawab tersebut, dan begitulah seterusnya. Wajib tahu datuk. Kalau tak ada datuk, pakcik-pakcik lah. Orang-orang yang boleh dapat harta pusaka, dan bila berlaku masalah apa ni muslimat semua, penjagaan anak, radha'ah, kan? Jadi golongan-golongan mana yang berhak untuk jaga anak kalau berlaku kematian ke, perceraian ke? Orang-orang inilah yang berhak, yang juga bertanggungjawab dari segi memberi nafkah. Muslimat semua. Jadi sebab itulah muslimat semua, kadang-kadang saya rasa itulah barangkali insya-Allah 5 tahun lagi ke 10 tahun lagi kita ke masyarakat kita tidak sebagaimana sekarang lah dari segi bab nafkah, kan? Kita harap gitulah. Kesedaran demi kesedaran, peringatan demi peringatan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sebab kalau tidak, kita tengok macam banyak kes, saya dah pernah sebut, ada seorang isteri, dia kata, ustazah, suami saya meninggal muda, sangat muda, aksiden, 40 tahun umur suami. Jadi anak-anak sedang-sedang lah, berderet 4-5 orang. Jadi ustazah, saya beli harta, rumah, saya beli apartmen 2-3 buah ustazah, sebab
mungkin dia tak kerja perempuan, tapi mungkin harta daripada mak ayah dia. Mungkin, saya pun tak tanya ambil mana, betul tak? Tapi dia kata, saya buat nama suami sebab saya malas nak turun naik urusan pembelian yang kadang-kadang kena turun naik banyak kali, betul tak? Jadi saya semua bagi kat suami je duit, abang belilah. Berapa pun saya tak tanya, tapi dia ada 3 buah apartment. Okay. Jadi bila suami meninggal dalam keadaan macam tu, apartmen ni sudah menjadi harta pusaka. Jadi dia perlukan duit cash untuk nak menyara diri dan anak-anaknya. Sebab hal lain-lain semua, EPF tak ada nama bini, ayah ambil. Tak bagi. Insurans dapat kat mak dengan ayah. Mesti semua. So tak dapat lah, tak ada lah. Jadi dia tak dapat, dia kata. Hanya rumah sewa dia dapat, yang apartmen bagi sewa tu, itulah yang dia dapat duit cash untuk anak-anak dia. Jadi sekarang ni ustazah, saya perlukan duit cash. Anak saya nak makan hari-hari, anak saya nak sekolah. Tapi semua harta-harta tu nama suami dan telah menjadi harta. Yalah, tak patutlah mak dengan ayah dia ambil, betul tak? Sebab anak ni masih belajar. Walaupun nama dia, betul tak? Tapi harta ni muslimat semua kan? Harta. Padahalnya ustazah, memang saya yang beli. Apa bukti puan beli? Tak ada siapa boleh cerita, suami matilah. Sebab itu muslimat semua, yalah, bukanlah kata kita, bang, hak ni nama saya tahu. Bukanlah gitu kan? Tapi kena pandai-pandai lah, kena cerdik juga kan. Kita tak tahu siapa yang pergi dulu kan. Itu saya minta maaf muslimat semua, saya kongsi pengalaman orang lain untuk menjadi tauladan kepada kita. Sebab kita tahu dia nak pergi dulu ke kita dulu ke, apa-apa yang dah anak-anak dah besar, dah bekerja, tidak ada masalah. Tapi yang anak-anak masih kecil, bukan tak percaya pada ayah dia, no, tidak, betul tak? Tapi bab harta ni, manusia dia lain sikit. Bila pergi mahkamah, dia kata, mula-mula ayah dia kata tak apalah, dia tak nak tuntut ni hak cucu dia. Tapi bila hakim tanya 3 kali, tak jadi hak geleng kepala. Betul ke ni cik? Tak nak, sebab dia perlu tanya 3 kali, betul tak? Takut berubah hati selepas ini. Mula-mula tak ambil lah, tak apa, ni hak cucu-cucu saya, dia kata. Tak apa, saya pun dah dapat bahagian saya. Yang kedua, tak apalah, tak ada dah cerita tu. Yang ketiga, hangguk balik, hangguk muslimat semua. Jadi terpaksa dibicarakan, dibahagikan mengikut paraid. Muslimat semua. Itu saya just kongsi muslimat semua, tapi nak ceritanya, manusia ni begitulah. Sebab tu dalam hadis kursi Allah kata, jangan kamu masuk rumah Allah melainkan dalam keadaan hati kamu yang suci bersih. Apa makna hati yang suci bersih? Tak ada rasa tamak, tak ada rasa dengki, tak ada rasa dendam. Masuk masjid, biarlah dalam keadaan hati yang sangat bersih. Tak ada dengki nak marah orang, dendam, tak ada. Yang kedua, tangan kamu yang bersih. Apa makna tangan kamu yang bersih? Pulang balik hak orang, hantar balik. Bila dia menyangkut dengan manusia, tak kira lah daripada sekecil-kecil sampai kepada sebesar-besarnya. Tapi bab harta pusaka, saya ingat tak berapa juruh, betul tak? Faham juruh ke apa? Tak berapa bagus. Dah, minta maaf. Kurang bagus harta. Jadi saya harap puan ke, saya ke, biar benda-benda macam ni bagus, cantik, tangan yang bersih. Kan kita dengar bagaimana ceramah Ustaz Dasuki kata, seorang diazab oleh Allah SWT di zaman Nabi Allah Musa selama 70 tahun. Kenapa? Disebabkan dia ni penjual kayu, dia ambil ranting kayu buat bersugi, buat congkak gigi. 70 tahun dia azab oleh Allah SWT. Itu ranting kayu. Kita ni muslimat semua, bukan ranting dah pokok. Minta maaf, zaman-zaman kerja dulu dah, sebahagian kita dah YB dah, yang bersara dah. Zaman-zaman bekerja dulu, ada balik kertas kat rumah daripada pejabat? Ada. Pen? Ada.
ada. Stapler. Paling tidak obat stapler tu. Peluru dia. Minta maaf tak? Kalau kayu ranting ini pun boleh diazab oleh Allah SWT selama 70 tahun. Banyaknya dosa kita ni. Betul tak? Kalau Allah tak ampunkan. Tapi dengan Allah, tak apa, insya-Allah. Itu janji-janji Allah kepada hamba-hambanya. Tetapi antara kita sesama kita, itu yang masalah. Itu yang problem yang sangat besar. Jadi kalau kita nak bagi balik lah ke tahap kita ambil tu, nak bagi balik ke siapa? Rasa-rasa kalau dia hantar balik kat pejabat boleh 10 ring tu, selesai ke? Betul tak? Wallahualam. Yalah, itulah katanya, kena banyak kebaikan lah. Nanti esok-esok yang tu lah nak dibayar atas salah silap kita. Tapi kita tak nak jadi orang muflis di hari kiamat nanti. Hak baik habis bagi orang, hak jahat orang datang ke kepala kita. Allahu Akbar. Waliyazubillah. Semasa kita hidup ni ada orang yang kita boleh minta maaf, minta maaf lah. Jadi Allah kata kamu masuk masjid, janganlah ke masjid dalam keadaan kamu ada harta orang. Harta bukan besar ya. Orang yang tukang jahit muslimat semua. Perca kain orang tu. Kan? Adakah kita minta maaf dengan orang tu ya? Perca kain. Kan? Kadang-kadang kita memang kita buang tu tak apalah. Kadang-kadang kita guna, betul tak muslimat semua? Ada tak tukang jahit kat sini? Tak ada, tak apa. Tapi itu tak boleh lari, betul tak? Kalau ranting kayu ni pun boleh diazab oleh Allah, apa hal dengan perca kain yang besar, yang kecil? Kadang-kadang kita buat guna kain orang lain pula yang tak cukup sikit dah kat atas tu. Kadang buat ni dah. Dahsyat lagi buat cadar pula, jual pula dah. Betul tak? Bukan puan-puan lah, orang lain. Tapi nak ceritanya, ya Allah, sangat banyak dosa-dosa. Maksud saya puan-puan, Allah suruh pulangkan hak orang, pulangkan. Lepas tu bersihkan faraj kamu sebelum masuk rumah Allah. Kalau ketiga-tiga ni kita boleh jaga, Allah kata ketika itu aku jaga penglihatan kamu, aku jaga pendengaran kamu, aku jaga mulut kamu. Maknanya diawasi dan kita boleh menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz Dasuki kata, tidak mustahil kita di penghujung hidup kita boleh menjadi kekasih-kekasih Allah. Mana Allah sayang kita nak. Jadi mudah-mudahanlah itu yang kita harapkan. Tapi clear semua ni. Jaga semua ni. Jaga hati, jaga tangan, jaga faraj. InsyaAllah barangkali yang ketiga ni tidak ada masalah kan muslimat semua, masya-Allah. Harap-harapnya begitulah. Sorry muslimat semua, saya ialah kita ni lama-lama tak jumpa kan, nak royak belaka. Minta maaf banyak-banyak ya. Okey. Dah 11, aku 11 dah. Memang kena berhenti lah tu. Okey. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat 6. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Perempuan pernah minta upah dengan suami susu anak. Kan? Tak ada masalah, kan? Reda tak reda tak tahu, betul tak? Jika kita bangun pagi tu bising juga, betul tak? Allahu Akbar. Menyusu anak bukan wajib kan? Tidak wajib, perempuan. Tidak wajib. Tak wajib. Ke atas kita. Habis suami kena upah orang. Tak ada orang nak ambil upah. Tak ada susu yang kata apa sekarang ni kita panggil susu apa? Formula. Tak. Kalau tak ada bagi, tak ada susu badan, kena cari susu. Kalau tak ada juga, baru mak bagi susu. Itu hukum. Sebab tu orang Arab kan dia menyusu dengan orang lain. Supaya anak ni lebih cerdas. Cari orang yang cerdik. Orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, perempuan. Kita ni takut berlaku kahwin adik-beradik susuan pula kan. Tidak mudah juga, perempuan. Tapi nak ceritanya, tidak wajib ke atas isteri bagi susu untuk anak dia. Tak wajib. Kita cakap kat suami, bang,
Saya malas dah nak bangun tidur. Abang bagilah minum kat dia dah. Belilah susu hak mahal-mahal tu. Dah. Sebab kalau tidak suami wajib memberi upah. Ini ayat Quran muslimat semua. Surah At-Talaq ayat 6. Tapi bukan menjadi suatu kebiasaan kepada kita. Betul tak? Tapi orang Arab puan-puan memang gitu. Rasulullah sendiri pun ada ibu sesuai. Dia pun juga ada adik-beradik sesuai. Makna ini bukan kata tradisi saja, tapi maksudnya satu benda yang baik. Cari orang baik untuk dia menyusu anak kita, cucu kita, supaya mereka anak dia lebih cerdas, lebih bijak, lebih berakhlak dengan akhlak yang baik muslimat semua. Cuma kita ni tidak menjadi satu tradisi lah, tapi tidak salah dari segi hukum. Sebab memberi susu untuk anak itu bukan sebagai satu kewajipan buat kita sebagai isteri. Kalau kita bagi, suami wajib memberi upah. Dia kata, kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Perempuan nak baca ayat ni pun tak ada dah. Betul dah? Anak dah besar belaka dah. Bukan. Tapi nak ceritanya, itulah, begitulah. Betul tak? Muslimat semat. Apa dia? Boleh minta apa? Tunggakan. Dia ada nafkah yang diboleh buat tunggakan. Ada nafkah yang tak boleh tunggakan muslimat semua. Nanti kita belajar pula bila tak tahu. Ada nafkah yang kita boleh tuntut dari segi tunggakan, dia tak bayar sebelum ini. Ada nafkah dia habis dah gitu dah. Dia semasa saja. Contohnya anak, kalau kita tak bagi nafkah kat dia, dia tak boleh tuntut dengan kita. Dia habis masa tu aja. Tapi kalau mahkamah perintahkan ayah wajib bayar nafkah untuk anak, masa tu kalau dia tak bayar, itu tunggakan. Tapi kalau kata nafkah semasa ni dia tak bagi, dia tak jadi tunggakan muslimat semua. Bayar, bayarlah. Tak bayar, begitu. Tetapi kalau perintah mahkamah dah wajib bayar berapa sebulan untuk anak, dia tak bayar, ini adalah sebagai satu tunggakan. Dan kalau tak bayar juga satu dosa. Berapa ramai suami yang tak bayarkan muslimat semua? Walaupun mahkamah perintah dah, tak bayar muslimat semua, kecuali yang potong gaji yang tak dapat tidak kan. Ingatkanlah muslimat semua kepada anak menantu kita benda-benda macam ni. Takutlah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tak? Takutlah azab Allah. Seksa Allah sangat pedih. Bukan sahaja seksa di akhirat, malah seksa semasa sakratul maut dan juga semasa di alam kubur. Nak kiamat tak tahu bila. Betul tak muslimat semua? Lama duduk dalam kubur diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Tahu. Mak kita pun dah berapa puluh tahun dah meninggal, ayah kita dah. Memang kita tak tahu bila nak kiamat. Selagi tak kiamat, selagi itulah orang yang diazab oleh Allah dalam kubur akan diazab sampai tibalah hari kiamat. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita terselamat daripada azab kubur, ya. Itulah yang kita doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Mungkin tak sempat kita nak jumpa dengan Dajjal, betul tak? Tapi yang 3 lagi tu, 4 lagi tu kita lalui dalam kehidupan kita, ya muslimat semua. Okeylah, apa pun, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah seronok berjumpa dengan muslimat. Macam-macam cerita nak cakap. Jadi saya minta maaf atas salah silap, ya. Halalkan segala-galanya lah. Mana ada tahu saya pun pergi dulu ke, perempuan ke pergi dulu, rasa-rasa siapa pergi dulu. Kan? Wallahu a'lam. Jadi kita kosong-kosong lah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li azwajina wa zurriyyatina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم